A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada petang ini setelah 2 minggu lamanya kita tak dapat bertemu. 2 minggu lamanya kita tak dapat bertemu dengan benda-benda yang tak dapat saya elakkan. Ada sekali itu saya memandu. Jadi nak macam mana nak mengajar sambil memandu. Jadi ala kulli hal kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita cuba mendalami bahagian kedua kitab Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisalil Mujibati lil Jannah, iaitu kalau sebelum ini bahagian pertama kitab ini membicarakan tentang 40 amalan 40 amalan yang semuanya membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai kita meneliti ke 40 amalan tersebut, sekarang Syekh Abdullah Al-Ghumari mula membawa kita kepada bahagian kedua kitab ini, iaitu beliau ingin membawa kita menjelajah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beraneka ragam, yang kesemuanya menceritakan tentang amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 2 minggu lepas kita telah pun masuk ke hadis yang pertama. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk di hadis yang kedua, iaitu di muka surat yang ke-29 Muka surat yang ke-29 Subhanallah, kitab ni ada 145 muka surat Insya-Allah kita akan terus menjelajahi hadis Rasulullah menerusi kitab ini biiznillah subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita membaca kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah, kita akan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu sebanyak 33 kali dengan salawat yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Musa Ad-Darir dalam kisah mimpi beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabatihi al-kiram wa ila tabi'ihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ilaihi wa ila jami'ihim. Al-Fatihah minna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, selesai kita berselawat dengan selawat Al-Munjiyah ataupun Al-Munajjiyah yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Syekh Musa Ad-Darir, yang beliau telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpi tersebut Rasulullah telah mengajarkan kepada beliau selawat ini sewaktu beliau dan juga para teman beliau berada di atas kapal yang sedang dilanda ombak yang sangat ganas ketika itu. Lalu dengan berkat selawat itu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan menyelamatkan mereka. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Moga-moga kita juga akan selamat daripada segala bala bencana, daripada segala wabak, daripada segala ujian yang begitu dahsyat dengan berkat selawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu komen daripada saudara kita Abdul Halim. Kata beliau, dulu selalu baca tunjina. Alhamdulillah sudah betul tunajina. Sebenarnya memang boleh dibaca dua. Boleh dibaca dua cara bacaan, sama ada tunjina ataupun tunajina. Dari segi bahasa tidak ada beza di antara tunjina dengan tunajina.
Sebab kalau kita baca tunjina, asal kalimah itu anja yunji injaan. Anja yunji. Jadi tunjina. Tapi kalau kita baca tunajjina, asalnya najja yunajji tanjiyah. Dia jadi najja yunajji tajni najja tunajji tanjiyah. Dia jadi tanjiyah. Dan sebenarnya kedua-dua makna itu tidak berbeza sama sekali. Jadi tidak menjadi masalah untuk saudara Abdul Halim dan juga teman-teman yang lain. Kalau nak mengamalkan dengan solawat dengan cara baca tunajjina pun tak ada masalah. Tunjina juga tidak menjadi masalah dari segi bahasa. Cuma saya membacanya dengan tunajjina kerana itu yang saya terima daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Dan beliau menerimanya daripada Syekh Abdullah juga begitu. Syekh Abdullah Al-Ghumari pengarang kitab kita pada hari ini. Baik, insya-Allah kita akan mula membaca hari ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam sisi kedua bagi kitab ini. Sisi kedua bagi kitab ini iaitu bahagian hadis-hadis yang beraneka ragam yang kesemuanya membicarakan tentang amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari wa usulihi wa furu'ihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Ilaihim jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bagi yang memiliki kitab dalam bentuk PDF dan tuan-tuan di bahagian iklan majlis kita pada hari ini ada didatangkan untuk siapa yang nak mendownloadnya, silakan. Nak membelinya juga ada di maktabah Ruak Jawi sebagaimana yang ada dalam iklan. Bagi yang memiliki kitab ini secara PDF, kita lihat di buku surat yang ke-29 iaitu Al-Hadith Al-Thani. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnati lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala al-hadith al-thani. Anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhuma qala jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah 'allimni 'amalan yudkhiluni al-jannah qala la in kunta aqsarta al-khutbah laqad a'radta al-mas'alah a'tiqin nasamah وفك الرقبة قال أليست واحدة قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم القاطع فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. رواه أحمد في مسنده وابن حبان. Dalam cetakan kita tu ditulis wabnu Hayyan. Banyak kali kita jumpa pihak yang mencetak kitab ni tersilap menulis Hibban tetapi tulis Hayyan. Sepatutnya Ibnu Hibban. Wabnu Hibbana fi sahihihi wal lafzu lahu. Okey, ada sahabat kita Wan Nur Hanis tanya, kitab dalam bahasa Melayu ada? Tak ada, setakat yang saya tahu tak ada lagi.
Kitab ini dalam bahasa Arab dan setahu saya belum pernah diterjemahkan. Kami pernah cuba untuk menterjemahkan kitab ini secara orang kata apa, secara legal. Kita nak minta izin dengan maktabah, dengan pihak pencetak kitab ini di Mesir, iaitu Maktabatul Qahirah. Tetapi pihak maktabah mengizinkan dengan syarat bayaran yang sangat tinggi. Jadi atas dasar bayaran yang begitu tinggi tersebut, kami mengambil keputusan untuk tidak menterjemahkannya secara tulisan, supaya kita menghormati pihak maktabah, pihak percetakan dalam masa yang sama, sebab kita pun tak ada duit yang banyak. Beliau minta banyak dalam bentuk dolar. Ala kulli hal khair insya-Allah. Jadi buku ni dalam bahasa Melayu setahu saya tak ada lagi. Baik, hadis yang kedua, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari daripada Sayyiduna Al-Bara. Banyak orang baca kadang-kadang Al-Barra. Yang betulnya bukan Al-Barra tapi Al-Bara ibni Azib. Dulu saya pun baca Al-Barra ibni Azib. Sebab memang ada orang nama Al-Barra. Tetapi sahabat Nabi yang bernama Al-Bara ibni Azib ini, nama beliau tanpa ada sabdu pada huruf ra. Jadi kita baca Al-Bara bin Azib. Dan ayahanda beliau juga iaitu Sayyiduna Azib merupakan sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyiduna Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, seorang Arab dari pedalaman, disebut A'rabi. A'rabi maknanya merujuk kepada orang Arab yang tidak tinggal di dalam kota, sebaliknya tinggal di dalam khemah. Maknanya kita faham, iaitu mereka yang tinggal di kawasan padang pasir yang sentiasa berpindah randah. Orang Melayu kita panggil Arab Badawi, Arab Badui. Jadi seorang lelaki Arab Badui atau Arab pedalaman ni yang tinggal di kemah, sentiasa berpindah randah. Seorang lelaki di kalangan Arab tersebut telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ana rubama ahtaj. Baik. Seorang Arab lelaki telah seorang Arab lelaki yang kan dah terkacau ni, anak mengambil laptop mengambil ni, terus saya tersasul. Seorang Arab Badui iaitu Arab pedalaman telah bertemu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki Arab Badui tadi telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang tidak tinggal di Al-Madinah, sebaliknya tinggal di khemah dan tinggal di padang pasir, berpindah randah. Kalau macam di Malaysia ni, dulu kita ada masyarakat orang asli yang sentiasa berpindah randah. Cuma orang asli tinggal di hutan. Manakala orang Arab pula, ada orang Arab yang menetap di satu tempat, tak berpindah-pindah. Mereka tinggal dalam kota, tinggal dalam kampung. Itu dipanggil sebagai Arab, bukan Arab Badui lah. Panggil Arab Al-Hadari. Manakala orang Arab yang satu lagi pula, mereka memang tabiat mereka tidak suka menetap di satu tempat. Sebaliknya mereka suka berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat. Bila mereka jumpa air, mereka akan menetap di kawasan tersebut. Bila air itu dah tak ada, mereka akan cari kawasan lain. Jadi ada seorang sahabat Nabi daripada golongan Arab Badawi tadi, Arab yang tinggal di padang pasir tadi. Beliau telah datang bertemu dengan Nabi, lalu beliau bertanya satu soalan yang sangat penting. Kata beliau, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam syurga. Subhanallah. Al-hikmah dhalatul mu'min. Walaupun sahabat Nabi tadi tidaklah sentiasa bersama dengan Nabi, tidaklah sentiasa mendapat mutiara-mutiara ilmu daripada Nabi, tetapi Allah menganugerahkan kepada beliau akan husnul masalah. Bagusnya soalan. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang akan memasukkan saya ke dalam syurga. Dan memang kita dalam hidup kita di atas dunia ni, tujuannya bukan untuk mencari dunia, bukan untuk kumpul harta, bukan nak kumpul wang, bukan nak kumpul emas, bukan nak kumpul dinar. Sebaliknya tujuan kita hidup atas dunia ni adalah untuk bertakwa dan mencari keridhaan Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga. Lalu sahabat Nabi yang tak diketahui pun siapa nama beliau ini telah bertanya satu soalan yang begitu penting untuk kita. Kata beliau, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya satu amalan yang memasukkan saya ke dalam syurga.
Soalan yang begitu penting tetapi begitu cantik ini telah dikomentar oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah." Sekalipun kamu telah meringkaskan khutbah, maksudnya kamu telah meringkaskan cara bercakap. Maksudnya kamu tanya saya bukan dengan soalan yang berjela-jela, tapi kamu tanya dengan soalan yang ringkas. Wahai Rasulullah, ajarkan saya amalan yang memasukkan saya ke dalam syurga. Jadi kata Nabi, sekalipun kamu telah melontarkan satu soalan yang begitu ringkas, tetapi kamu telah melebarkan soalan tersebut. Maksudnya soalan yang kamu tanya ini bukan satu soalan yang walaupun secara hurufnya ringkas, tetapi ia adalah satu soalan yang tidak ringkas. Dari sudut maknanya sangat besar. Maknanya soalan yang begitu penting. Subhanallah, dipuji oleh Nabi akan soalan ini. Lalu setelah Nabi memuji soalan yang ringkas secara lafaz tetapi begitu dalam secara makna yang memerlukan jawapan yang sangat penting ini, baginda Nabi mula menjawab soalan tersebut. Apakah amalan yang memasukkan seseorang ke dalam syurga? Kata Nabi, a'tiqin nasamah. Bebaskanlah hamba. Wa fukkar raqabah. Pisahkanlah tengkuk. Itu kalau asal terjemah sesuatu tu. Kalau asal terjemahnya fakku raqabah ataupun fukka raqabah, maksud dia asal fakka ya fukku ni maknanya kita memisahkan ya. Di antara ada satu benda tu, katakan dia bercantum daripada berapa juzuk, kita pisahkan satu juzuk daripada satu juzuk Itu dinamakan sebagai fakka ya fukku fakkan Atau orang Arab pun, orang Arab Mesir, ma'aka fakkah, dia kata ma'aka fakkah, kamu ada duit pecah tak? Fakkah main duit pecah juga diambil dari kalimah fakka ya fukku fakkah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu memerdekakan seorang hamba dan kamu memisahkan tengkuk. Cuma kalimah fakku raqabah itu kalau ikut terjemah secara harfi, maksud dia pisahkan tengkuk, tapi bukan maksudnya membunuh ataupun memotong kepala, tapi pisahkan satu tengkuk daripada perhambaan. Maksudnya pisahkan, ada satu orang tu dia dibelenggu oleh, dia sudah diikat dengan perhambaan, pisahkan dia daripada perhambaan. Maknanya secara mudahnya kita faham, fakku raqabah juga bererti memerdekakan hamba. Hatta kalau secara umum kalau kita tanya orang Arab fakku raqabah, mereka akan sebut memerdekakan hamba. Sedangkan a'tikir raqabah juga bererti memerdekakan hamba. Jadi secara kasarnya seakan-akan Nabi menyatakan satu perkara tapi dua kali Nabi sebut. Fakku raqabah dan juga i'taqun nasamah. Sedangkan kedua-duanya adalah sama secara kefahaman umum. Lalu para sahabat Nabi yang bertanya soalan tadi telah bertanya kepada baginda Nabi, alaisata wahidatan? Tak, bukankah kedua-duanya itu satu benda yang sama? Fakur raqabah dengan i'taqun nasamah, bukankah kedua-duanya bermaksud satu benda yang sama, iaitu membebaskan seseorang daripada perhambaan? Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, tak sama, kata Nabi. Fakur raqabah, walaupun orang umum faham maksudnya memerdekakan hamba, sama dengan i'taqun nasamah, tetapi ada beza di antara i'taq an-nasamah dengan fakur raqabah. Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda jelaskan kepada sahabat tadi dan juga kepada kita semua, apa beza di antara fakur raqabah dengan tahriru ar-raqabah ataupun i'taqur raqabah. Kata baginda Rasul alaihi salatu wasallam, itqun nasamah an tanfarida bi'itqiha. Memerdekakan hamba adalah kamu berseorangan di dalam memerdekakan si hamba tersebut. Kalau ikut asal kalimah an-nasamah, nasamah tu maksudnya insan, kalau saya tak silap. Kita tengok kejap, tadi masa study tak terfikir. Saya tengok kejap kamus. Nasamah kalau saya tak silap maksud dia manusia. Nasamah. An-nasamah kullu kainin hayyin fihi ruh. Okey, an-nasamah. An-nasamah bermaksud insan. Dan nasamah juga bererti
abdun zakaran kana au unsa. Okey, jadi an-nasama ada dua erti, bahkan ada tiga erti. Pertama, kullu kainin hayyin fihi ruh, setiap benda hidup yang mempunyai ruh. Jadi dia juga dipanggil sebagai nasamah. Katanya luas bahasa Arab. Saya pun nak catat lah, sebab ini maklumat yang sangat penting. Saya nak catat kejap. Jadi definisi pertama bagi an-nasamah, kalau asal bahasanya lah, semata-mata kalau kita merujuk kepada kamus, an-nasamah an-nasamah adalah kullu kainin hayy. Pertama, kullu kainin hayyin, kullu kainin hayy fihi ruh. Fihi ruh, setiap benda hidup yang memiliki ruh. Jadi manusia, jin, malaikat, itu semua termasuk dalam erti an-nasamah. An-nasamah hiya kullu kainin hayyin fihi ruh. Wa aidan, dan antara makna kedua bagi an-nasamah juga adalah al-insan. Dan antaranya juga adalah wa aidan al-abd. Zakaran kana au unthan. Zakaran kana au unsa. Jadi ini adalah antara makna bagi an-nasamah. Okey, jadi ada lagi makna-maknanya, tapi kita ambil tiga je. Alhamdulillahirabbil alamin. An-nasamah hiya kullu kainin hayy. Jadi an-nasamah kalau asal terjemahan bahasa semata-mata, dia ada banyak makna. Antaranya adalah setiap benda hidup yang memiliki roh. Tapi bukan ini maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi sebut a'tiqin nasamah, bebaskanlah an-nasamah. Makna yang kedua adalah manusia, al-insan. Dan ini juga bukan maksud baginda Rasul dalam hadis ini. Sebaliknya yang Nabi maksudkan adalah al-abd. Yahdina wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Jazakumullahu khairan kepada saudari Syam Zahra biiznillah. Dan juga kepada kita semua. Jadi an-nasamah yang Nabi maksudkan dalam hadis ini adalah al-abd. Hamba. Cuma sama ada dia lelaki ke perempuan tak kisahlah. Jadi bebaskanlah hamba. Itu asal kalimat an-nasamah. Jadi Nabi SAW menyatakan kepada sahabat tadi, kamu tanya soalan yang ringkas secara tulisan, secara hurufnya ringkas, tetapi dia merupakan soalan yang lebar, soalan yang jawapannya adalah besar. Lalu kata Nabi, yang pertama yang membawa seseorang, yang akan memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah a'tiqin nasamah. Bebaskanlah seorang hamba, wa fukkar raqabah, dan pisahkanlah ar-raqabah. Kalau ikut asal maknanya tengkuk, maksudnya bebaskanlah tengkuk seseorang daripada belenggu perhambaan. Jadi sebagaimana yang kita cerita tadi, sahabat Nabi tadi bertanya kerana beliau terkejut kenapa Nabi sebut dua kalimah ini, iaitu a'tiqin nasamah, dan Nabi juga sebut fukkar raqabah. A'tiq tu fi'lu amrin lah, jadi begitu juga dengan fukka. Asalnya fakka yafuku, li fi'lu amrin, bagi fakka yafuku adalah fukka. Sama juga dengan a'taqa yu'tiqu, jadi fi'lu amrin bagi a'taq adalah a'tiq. Jadi Nabi kata bebaskanlah hamba dan pisahkanlah tengkuk. Jadi orang Arab, hatta kalau hari ini pun, saya peringkat awal pun saya terkejut, ada beza ke? Sebab kita secara umum kita memahaminya bahawa kedudukannya adalah sama. Lalu kata Nabi ada beza di antara i'taqun nasamah ataupun tahrirun nasamah dengan fakkur raqabah. Apa bezanya? Kata Rasulullah,
'Itqur nasamati an tanfarida bi'itqiha wa faqur raqabati an tu'tiya fi thamaniha. Membebaskan hamba bererti kamu berseorangan di dalam membebaskan dia. Maknanya kita ada seorang hamba, lalu kita telah membebaskan hamba tersebut. Kita seorang-seorang yang membebaskan hamba tersebut. Maknanya sama ada kita ada hamba, zaman dulu orang ada hamba. Sama ada seseorang itu memiliki hamba, lalu dia membebaskan hamba itu, disebut kamu bebas daripada perhambaan kerana Allah. Lalu ketika itu si hamba tadi bertukar status daripada seorang hamba kepada seorang yang merdeka. Atau dia pergi ke pasar contoh, dia tengok ada seorang hamba yang dijual, dia pun beli hamba tu, kemudian dia pun bebaskan hamba tersebut. Jadi ini juga bermaksud membebaskan hamba. Adapun fakur raqabah, iaitu memisahkan tengkuk seseorang daripada perhambaan, kata Nabi, itu bererti kamu memberikan pada harga si hamba tadi. Maksudnya kamu membantu dia untuk membebaskan dirinya. Kamu membebaskan dirinya daripada perhambaan. Maksudnya katakan seorang hamba dalam sistem perhambaan satu ketika dahulu, ada satu sistem iaitu namanya al-mukatabah. Al-mukatabah bererti seorang hamba itu dia telah berjanji ataupun berpakat dengan tuannya, sekiranya dalam tempoh sekian-sekian-sekian dia berjaya untuk membayar kepada tuannya jumlah sekian-sekian-sekian, maka ketika itu dia akan bebas, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidatuna Barirah. Sayyidatuna Barirah yang merupakan salah seorang sahabat baginda Rasul di kalangan wanita, dan Sayyidatuna Barirah sering menziarahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatuna Barirah beliau beliau telah berpakat dengan tuan beliau, walaupun tuannya pun sahabat Nabi juga. Sayyidatuna Barirah pun sahabat Nabi juga. Jadi Sayyidatuna Barirah yang berstatus hamba telah berpakat dengan tuannya untuk dia bebas daripada perhambaan. Lalu tuan dia mensyaratkan dalam tempoh sekian-sekian waktu kamu kena bayar kepada kami jumlah sekian-sekian-sekian. Kalau kamu berjaya bayar dalam jumlah tersebut, maka kamu akan dibebaskan. Dia panggil aqdul mukatabah. Jadi lalu akhirnya takdir Allah Ta'ala, Sayyidatuna Barirah tak dapat nak membayar seluruhnya. Lalu beliau telah meminta pertolongan Sayyidatuna Aisyah untuk membantunya membebaskan dirinya. Jadi fakur raqabah, maksudnya orang yang membebaskan hamba tu, dia bukan membebaskan hamba tadi dengan seluruh wang dia, atau dia bukan memiliki dia bukan punya hamba lalu dia bebaskan hamba. Tetapi fakur raqabah bererti dia membantu sedikit. Dia membantu sedikit si hamba tadi untuk bebas. Contoh, seorang hamba tadi, katakan seorang hamba dia kena bayar kepada tuan dia, katakan kita letaklah kena bayar RM100,000 Malaysia. Kalau ada lagi lah zaman hamba zaman kita, tapi dah tak ada dah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah membebaskan manusia seluruhnya daripada perhambaan sesama manusia. Katakan seorang hamba tu dia kena bebaskan, dia kena memiliki RM100,000 Malaysia dalam tempoh 2 tahun, katakan. Untuk dia serahkan RM100,000 Malaysia kepada tuannya, lalu dia pun bebas. Lalu si tuan tadi pun setuju. Lalu si hamba tu pun bekerjalah siang malam. Dia bekerja siang malam untuk mengumpulkan RM100,000 dalam tempoh 2 tahun. Katakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh 2 tahun tu, akhirnya dia hanya berjaya mengumpulkan katakan RM80,000 Malaysia. Maksudnya tak cukup lagi RM20,000 untuk sampai kepada RM100,000. Jadi dia berjaya kumpul RM80,000 saja, tak cukup lagi RM20,000. Kemudian dia pun jumpa kita. Boleh tak tolong saya? Kamu nak tak bebaskan saya? Maknanya saya nak bebas daripada perhambaan, tapi saya tak mampu. Boleh tak kamu membantu saya? Iaitu kamu bersedekah kerana Allah, kamu beri kepada saya RM20,000 untuk saya bayar kepada tuan saya, lalu saya bebas daripada perhambaan. Itu maksud fakur raqabah. Maksudnya orang tu kalau dia bayar RM20,000, dia telah melakukan fakur raqabah walaupun dia tidak melakukan tahrirun nasamah. Di sini beza yang disebut oleh baginda Rasul. Maknanya kalau i'taqun nasamah, dia sendiri telah membebaskan hamba tu seorang-seorang.
tanpa bantuan orang lain. Tetapi kalau fakur raqabah, dia menyumbang. Bukan dia satu-satunya orang yang membebaskan si hamba tadi. Sebaliknya dia di antara penyumbang, penderma kepada pembebasan si hamba tersebut. Ini perbezaan yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tersebut, kepada lelaki yang bertanya tersebut. Cuma zaman kita hari ini dah tak ada dah hamba. Jadi maksud dia hadis ini, awal hadis ini tak dapatlah kita laksanakan kerana kita hidup pada zaman sudah tidak ada hamba. Lalu kita beralihlah kepada amalan yang seterusnya yang disebut juga oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, yang juga membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi seterusnya? Wal minhatul waquf. Pemberian, asal maknanya dah. Wal minhatul waquf, pemberian yang mengalir-ngalir. Pemberian yang mengalir-ngalir. Nanti kita akan tengok maksudnya, pemberian yang mengalir-ngalir ni maksud dia seseorang itu menderma atau menghadiahkan susu binatang ternakannya. Kalau kita ingat lagi awal-awal kitab Tamamul Minnah, Sayyiduna Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari menyebut amalan yang mula-mula sekali, beliau sebut dalam kitab ini yang membawa pelakunya ke syurga adalah kita memberikan susu binatang ternakan kita kepada orang lain. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pemberian yang mengalir, iaitu susu binatang korban yang bukan binatang korban sajalah. Kira binatang korban lah. Mana ada susu ayam lah. Susu lembu, susu kambing, susu kerbau, susu unta. Maknanya orang yang ada binatang ternakan, dia menghadiahkan susu binatang ternakannya kepada orang lain. Jadi itu membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebut baginda Nabi lagi wal fai'u ala dzirrahimil qati'. Amalan seterusnya yang juga menyebabkan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab amalan tersebut adalah kembali kepada orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, dalam keadaan orang yang memiliki hubungan kekeluargaan itu adalah seorang yang memutuskan. Maksudnya memutuskan silaturrahim. Apa maksud dia? Maknanya kita ada keluarga, ada seorang keluarga kita tu dia telah memutuskan silaturahim. Dia marah menor kat kita, apakah wallahu a'lam, apa pasal wallahu a'lam. Maknanya dia tidak mahu bertegur sapa dengan kita, dia tidak mahu berkeluarga dengan kita, sedangkan kita dengan dia satu keluarga. Contoh pakcik kita sendiri atau contoh adik-beradik kita sendiri. Maknanya sudah terputus silaturahim. Lalu kita menyambungkan semula silaturahim. Kita pergi kepada dia walaupun dia itu memang memutuskan silaturahim. Dia memang tak suka dengan kita. Walaupun dia tak suka kepada kita dan dia nak hubungan kekeluargaan antara kita dengan dia terputus, kita tetap bertemu dengan dia dan menyambung silaturahmi antara kita dengan dia. Ini yang dimaksudkan dengan kembali kepada yang memiliki rahim, yang memiliki kerabat, maksud dia hubungan kekeluargaan, dalam keadaan orang yang diziarahi, orang yang ditemui itu, orang yang kita pergi jumpa dia itu adalah keluarga kita yang memutuskan silaturahim. Ini dalam kekeluargaan kita banyak, kadang-kadang bergaduh adik-beradik. Bergaduh adik-beradik. Jadi bila kita dengar hadis ni, ini satu peluang. Kalau pernah berlaku pergaduhan antara adik-beradik dengan pakcik-makcik, bergaduh keluarga, dahsyat kadang-kadang kalau pergaduhan ni sampai bawa mati kadang-kadang. Padahal pergaduhan tu di antara sepupu dengan sepupu, anak buah dengan pakcik sendiri, berlaku sampai mati. Sampai mati kadang-kadang tetap hubungan mereka itu terputus, oleh auzubillahi min zalik. Jadi selepas kita mendengar hadis ni, tahulah kita bahawa kalaulah ia berlaku kepada seseorang, maka antara jalan yang akan membawa dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia kembali berusaha menyambungkan silaturahmi tersebut, walaupun orang yang dia temui itu adalah orang yang memang mahu memutuskan silaturahim. Nanti kita akan tengok cara dan huraian yang akan didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi, fa illam tutiq zalik. Kalau kamu tidak mampu melakukan perkara-perkara demikian, nak bebaskan hamba, kamu pun dah hidup pada zaman tak ada hamba.
kamu nak bagi minum susu, kamu pun duduk di Kuala Lumpur contoh, mana ada bela lembu bela kambing. Okey, kamu nak bertemu dengan keluarga kamu yang memutuskan silaturahim, kebetulannya alhamdulillah keluarga semua baik-baik. Nak buat macam mana? Terlepas peluang ke? Kata baginda Rasul, kalau kamu tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut, fa'at'imil ja'i', berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Maksudnya jamulah. Di Perak ni ada satu kampung nama Jamuan, kampung Jamuan lagi. Orang sini panggil kampung Jemuan. Nak katanya orang kampung tu gamaknya kuat nom jamu orang, udahnya kampung tu dinamakan kampung Jamuan. Dekat dengan kawasan saya ni. Jadi kata baginda Nabi, amalan yang membawa pelakunya ke syurga yang seterusnya adalah kamu berikanlah makanan. Kamu jamulah orang yang kelaparan. Wasqiz zam'an, berikanlah minuman kepada orang yang sedang dalam keadaan dahaga, orang yang dahaga. Kamu bagi minuman kepada orang yang dahaga. Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah dengan kebaikan. Suruhlah orang supaya melakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, tegahlah orang daripada melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga merupakan amalan yang menyebabkan seseorang itu akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bagi makan kepada orang yang kelaparan. Alhamdulillah, ni budaya yang begitu orang kata apa, begitu tebal dalam jiwa masyarakat kita. Sikit-sikit kenduri. Bila kita kenduri, kita ajak orang. Alhamdulillah, maknanya ada orang yang mungkin kelaparan, dia mungkin tidak berduit, lalu dia dapat makan. Alangkah baiknya kalau kita tahu ada orang susah, contoh di kawasan kampung kita, terus kita yang membantu dia. Dia katakan dia dah hilang upaya untuk bekerja. Orang tua katakan dah hilang upaya, dia pula kebetulannya sebatang kara. Apa salah sangatlah untuk kita bagi dia beras, tiap-tiap kita support makan minum dia selama dia hidup. Apa sangat agak-agak dalam sebulan, apa sangatlah orang tua nak makan. Maknanya tapi makan minumnya ada, sentiasa kita bantu dia. Maka amalan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan dan memberikan minuman kepada orang yang kelaparan ini membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut juga dalam hadis ni, suruh orang berkebaikan. Alhamdulillah, dalam hidup orang mukmin ni mesti dia pernah suruh orang buat baik. Dia pernah suruh orang jangan buat benda yang mungkar. Maka moga-moga ini berita gembira bahawa kita insya-Allah semuanya akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, fa illam tutiq zalik fakuffa lisanaka illa an khairin. Kalau kamu tak mampu untuk melakukan perkara demikian, nak bagi makan kepada orang susah, orang yang kelaparan, dia pun asyik lapar je, dia pun tak ada duit. Nak bagi minuman, dia pun takat-takat dia saja. Orang tak berharta. Nak suruh kepada kebaikan, nak suruh orang buat benda baik, kebetulannya dia tu kalau bercakap orang tak faham. Dia nak suruh orang buat baik, orang pula jadi gerang. Orang tak faham, cakap benda ni. Contoh orang bisu ke apa ke, kita pun tak tahu. Dia bercakap tak pandai. Dia nak ajak orang berkebaikan pun orang tak faham. Dia nak larang orang berkemungkaran pun orang tak pun nak faham ayat dia. Ataupun orang boleh faham tapi dia takut kalau dia tegur kepada kemungkaran, dia tegur orang daripada kemungkaran, takut dia kena pukul, takut dia akan menerima musibah. Maka kata Nabi, kalau kamu tak mampu melakukan perkara demikian, maka tahanlah lidah kamu melainkan daripada kebaikan. Tahan lidah kamu daripada bercakap, melainkan sekiranya lidah kamu mahu bercakap dengan perkara-perkara yang baik. Ketika lidah kamu nak bercakap benda yang baik, maka tak perlulah kamu tahan lidah kamu. Biarkan dia terus bercakap benda-benda yang baik. Tapi kalau dia nak cakap benda jahat, tahan. Tahan lidah daripada bercakap dengan benda yang tidak baik. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad beliau. Begitu juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam Sahih beliau. Dan lafaz yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghubadi ini, kata beliau, lafaz ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Walaupun dari segi makna hadis ini ada dia sebut di dalam Musnad Imam Ahmad, tapi lafaz yang kita dengar tadi itu adalah lafaz yang diambil oleh Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari daripada kitab Ibnu Hibban, iaitu dalam kitab Sahih Al-Imam Ibnu Hibban. Alhamdulillah, kita dapat lihat hadis kedua ni secara umum begitu, amalan-amalan
yang membawa pelakunya ke syurga, iaitu membebaskan hamba atau membantu seorang hamba untuk dia bebas, kemudian memberikan minuman berupa susu daripada binatang ternakan, kemudian menyambung hubungan silaturahmi dengan ahli keluarga kita yang dia itu sendiri yang mahu memutuskan silaturahim, kemudian memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minuman kepada orang yang dahaga, suruh orang kepada kebaikan, larang orang daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan menjaga lidah daripada bercakap benda-benda yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Alhamdulillah selesai kita meneliti perkara ini, dan kita akan masuk sikit cuma huraian ni boleh tahan juga, tapi kita cuba takat yang mampu. An-nasamah, kata Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, an-nasamah bi fathin nun was sin, dibaca an-nasamah, yang dibaca an-nasmah dengan membariskan mati pada huruf sin. Kata beliau cara betulnya nun tu bagi atas, sin pun bagi atas, kita baca nasamah. Apa maksud an-nasamah? An-nafsu, iaitu jiwa, iaitu orang yang maknanya yang berjiwa lah. Cuma yang dimaksudkanlah hadis an-nasamah bermaksud hamba. War-raqabah an-nafsu aidan. Ar-raqabah juga bererti an-nafs, iaitu bererti jiwa. Apa maksud di sini? Iaitu seorang hamba. Wa qad bayyana al-hadisul farqa bainal 'itqi wal fak. Dalam hadis yang kita dah dengar daripada riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ibn Hibban di atas, tahulah kita Nabi membezakan di antara itqur raqabah dengan fakkur raqabah. Itqur raqabah dengan fakkur raqabah, membebaskan hamba dengan memisahkan hamba. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wal itqu jaa fil Qur'ani bi lafzit tahrir. Jadi dalam Al-Quran Allah tidak menggunakan kalimah itqur raqabah, tapi Allah guna kalimah tahrirur raqabah. Tahrirur raqabah. Sebagai contoh, kalau kita buka surah Al-Maidah, katakan ayat yang ke-89, ketika menceritakan tentang kafarah sumpah, Allah Ta'ala sebut la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Digunakan kalimah tahriru raqabah. Maksudnya tahriru raqabah sama erti dengan i'taqun nasamah, sama erti dengan i'taqu ar-raqabah. Cuma yang bezanya adalah pada itqur raqabah dengan fakkur raqabah. Hadis membezakan kalimah fakkur raqabah dengan itqur raqabah. Jadi itqur raqabah i'taqun nasamah, i'taqur raqabah sama erti. Cuma dalam Al-Quran tak digunakan kalimah itqur raqabah, digunakan kalimah tahrirur raqabah. Tahrirur raqabah. Ammal fakku faja'a fil Qur'ani kama ja'a fil hadis. Adapun kalimah fakkur raqabah, Al-Quran iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan kalimah fakkur raqabah sebagaimana yang digunakan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaan baginda. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan contoh daripada Al-Quran yang menggunakan kalimah fakkur raqabah. Qala ta'ala falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Kemudian Syekh berhenti situ, tak sebut fakku raqabah. Seakan-akan beliau kata sambunglah surah Al-Balad tu. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan za matrabah. Jadi dalam ayat surah Al-Balad ini Allah Ta'ala guna kalimah fakku raqabah. Jadi fakku raqabah iaitu membantu seseorang untuk membebaskan dirinya. Walaupun bantuan itu tidaklah, kalau semata-mata bantuan itu tidak terbebas seseorang hamba daripada perhambaan, tetapi sekurang-kurangnya orang itu sudah
membantu sedikit untuk si hamba tadi berpeluang untuk bebas daripada perhambaan. Ja'ala al-hadithu 'itqan nasamati mujiban lidukhulil jannati li'anna man a'taqa nafsan harraraha min dhullil 'ubudiyyah faharrarallahu nafsahu minan nari fadakhalal jannah. Jadi sekarang Syekh Abdullah akan mula mendatangkan mengapa membebaskan hamba atau menolong seseorang untuk dia bebas daripada perhambaan itu membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis ini telah menjadikan pembebasan seorang hamba, iaitu seseorang yang telah menolong seorang hamba, dia telah membebaskan, dia seorang-seorang dia telah membebaskan seorang hamba. Ini hadis telah menjadikan tindakan membebaskan hamba ini sebagai perbuatan yang mewajibkan seseorang untuk masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana sesiapa sahaja yang telah memerdekakan satu jiwa, dia telah memerdekakan si jiwa tadi, orang tadi, daripada kehinaan perhambaan. Sebab bila seorang tu hamba kepada hamba sesama manusia, dia sebenarnya ada unsur kehinaan. Sebab tu dalam sebagian ulama sebut az-zullu lillahi al-'izz wal-zullu li ghairillahi az-zull. Az-zullu lillahi al-'izz. Kita kehinaan terhadap Allah, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu adalah satu kemuliaan. Kita sujud, kita rokok, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu satu kemuliaan. Tetapi menghinakan diri sesama makhluk, itu adalah satu kehinaan. Jadi seseorang itu apabila dia berada di bawah perhambaan, dia ada tuan di kalangan manusia, ada orang lain yang boleh suruh dia buat tu, buat ni, jangan buat tu, jangan buat ni, maknanya dia ada unsur kehinaan yang telah menimpa dirinya sebab dia tidak bebas. Lalu apabila seseorang itu memerdekakan satu jiwa, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, dia telah memerdekakan orang tadi daripada kehinaan yang ada di dalam perhambaan. Maka Allah Azza wa Jalla akan memerdekakan pula orang yang memerdekakan tersebut daripada api neraka. Subhanallah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu seperti amalan yang kita lakukan. Apabila seseorang itu memerdekakan hamba, Allah akan memerdekakan pula orang yang memerdekakan hamba tersebut. Balasan seperti tindakan yang kita lakukan. Fadakhalal jannah. Kalau dah dia tu bebas daripada api neraka, maksudnya dia adalah orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu jelas. Maknanya orang yang dia sendiri menggunakan semua duit dia untuk memerdekakan seorang hamba, atau dia sendiri itu sudah memiliki satu hamba. Hamba ni maksud dia adalah harta. Lalu dia bebaskan hamba dia kerana Allah, maka orang ini akan dibebaskan pula oleh Allah daripada api neraka. Itu selesai, kita faham. Macam mana pula orang yang menolong, dia tak mampu nak membebaskan hamba dengan seorang-seorang, tapi dia sumbang sikit. Macam tadi ya, seorang hamba tu dia cari duit untuk bebaskan diri dia, tak cukup lagi 20,000. Kita pun tolong. Ataupun 20,000 tu banyak, kita pakat-pakat seorang 100, sikit, akhirnya cukup. Jadi setiap seorang yang menyumbang sedikit supaya si hamba tadi bebas, maka dia pun akan masuk syurga. Sebab apa? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa amma dukhulul jannati bi faqqir raqabah. Adapun masuk syurga dengan sebab, jadi bab di sini bab sababiyah, bab yang bererti dengan sebab. Adapun masuk syurga dengan sebab menceraikan satu tengkuk. Maksud dia menceraikan satu tengkuk ataupun memisahkan satu tengkuk daripada perhambaan, yang kita pun dah tahu maksud dia, iaitu menolong sedikit supaya orang itu bebas daripada perhambaan. Maka dia masuk syurga sebab apa? Fali ajli tad'if, ay fadukhuluhul jannah li ajli tad'if. Maksud dia masuk ke syurga disebabkan gandaan. Maksud dia gandaan pahala. Dia masuk syurga sebab dia punya pahala itu diganda-gandakan oleh Allah sampai jadi banyak. Sebab apa? Dzalika anna syakhsa idza a'ta fi thamanir raqabah adha'afa Allahu lahu ma a'ta. Ini kerana apabila seseorang itu telah memberikan, dia telah memberikan kepada si hamba tadi akan harga hamba. Maksudnya dia telah
menyumbang sebahagian wang dia untuk membebaskan si hamba tadi, maka Allah Azza wa Jalla akan adhafallahu lahu ma a'ta. Allah akan menggandakan untuk orang yang menyumbang sedikit tadi. Allah akan gandakan apa? Menggandakan pahala pemberian wangnya sedikit tadi. Maksudnya dia bagi sedikit atau bagi banyak, tapi yang penting dia bukanlah satu-satunya orang yang membebaskan si hamba tadi. Bahkan pakat-pakat orang sikit, akhirnya si hamba tadi bebas. Maka sikit-sikit amalan yang ataupun sumbangan yang sedikit itu tidak diganjari oleh Allah dengan pahala yang sedikit, tetapi Allah akan menggandakan amalan itu seakan-akan dibuat dengan berulang kali, ya. Kama yudha'ifu sadaqata hatta tasira misla Uhud. Sehingga kata Syaikhullah Al-Albani, seumpama sedekah, sebagai seumpama Allah telah menggandakan sedekah sehingga sedekah itu menjadi seperti gunung Uhud. Ini ada kalau kita lihat dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim, ada disebut hadis bahawa seseorang yang memberikan sumbangan satu biji kurma yang kering, nanti di akhirat dia akan lihat sedekah dia itu seumpama dia bersedekah dengan satu biji kurma sebesar gunung. Kalau kita buka Sahih Al-Bukhari contoh, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa at-tayyib wa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah bersedekah dengan sedekah seumpama satu biji kurma kering, kecil lah, satu biji buah kurma yang kering, murah dan kecil, dan dia sedekah satu biji buah kurma itu, dia sebenarnya dapat kurma itu pada asalnya daripada amalan ataupun pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal. Dia bekerja, dia dapat dengan cara yang halal satu biji buah kurma kering, lalu dia bersedekah kepada fakir miskin akan satu biji buah kurma yang kering. Maksudnya sikit sangatlah sumbangan dia. Kalau hari ini kalau ada peminta sedekah, kita bagi satu biji buah kurma, mau dia lempar balik kurma tu kat kita, dia kata kurang ajar, ini rezeki bagi kan, mungkin tapi zaman tu Nabi bagi tahu kalau orang tu bersedekah dengan satu biji buah kurma yang kering yang dia dapat secara halal, maka dalam masa sama Nabi sebut Allah tidak akan menerima sebarang sedekah melainkan kalau sedekah tu daripada sumber yang halal. Lalu kata Nabi SAW, Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Ini Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini juga termasuk dalam hadis Al-Mutasyabihat, yang secara zahirnya menunjukkan macam Tuhan ada pula anggota tangan. Lalu kata para ulama, maksud Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan Allah, bukan maksudnya Allah memiliki tangan kanan, sebab tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala badan, ini semua adalah sifat makhluk. Ini adalah sifat jasad dan ia mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertempat, Tuhan tak bertempat. Kita berjasad, Tuhan tak berjasad. Kerana laisa kamitslihi syai', tidak ada satu benda pun yang seperti Allah. Lalu kata para ulama, apa maksud bagi Nabi Allah akan terima sedekah tadi dengan tangan kanannya? Jadi kalau ulama salaf, kebanyakan ulama salaf akan kata adalah maknanya tu, tapi apa maknanya serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak cari. Ulama khalaf pula akan kata apa sebagai contoh, mereka kata maksud Allah terima dengan tangan kanan, maksud dia seumpama satu orang kalau dia redha dengan satu pemberian, dia akan terima dengan tangan kanan. Maksudnya dia redha dengan pemberian tersebut. Sebab tu kalau kita bagi pemberian kepada seseorang, orang akan ambil dengan tangan kanan sebab menunjukkan dia terima benda tu. Tapi kalau dia ambil dengan tangan kiri, macam dia nak bagi tahu, tak ada benda lah kamu bagi ni. Macam dia tak nak terima pun sebenarnya. Jadi dia terima dengan tangan kiri untuk menunjukkan dia tak terima benda tu. Dia nak kata sedekah tu tak ada faedah pun contoh. Jadi kalau terima dengan tangan kanan itu tanda bahawa sedekah itu diterima. Jadi maksudnya Allah menerima sedekah itu dengan penuh keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi, kemudian Allah akan menjaga sedekah sebiji kurma kering itu untuk orang yang bersedekah tadi
sebagaimana salah seorang kamu menjaga binatang ternakannya masih kecil. Satu orang dia ada binatang ternakan dia yang masih kecil. Apa yang akan berlaku? Binatang ternakan itu dia akan bagi makan, bagi minum. Lama-lama binatang ternakan dia akan jadi besar. Daripada anak lembu contohnya akan jadi bapa lembu. Anak kambing jadi bapa kambing. Dia bukannya dia bela kambing 10 tahun, kambing itulah baby sampai bila-bila. Kambing itu akan membesar. Jadi Nabi kata Allah akan menjaga sedekah itu, lalu sedekah itu akan dibesarkan oleh Allah sehingga sampailah pada hari kiamat nanti sedekah sebiji buah kurma kering itu menjadi seperti pahala seorang yang bersedekah dengan satu biji buah kurma, yang kurma itu pula sebesar gunung. Jadi maknanya sedekah yang kecil akan menyebabkan pahalanya seumpama sedekah sebesar gunung. Itu baru sebiji buah kurma yang kering, apatah lagi membantu seseorang untuk bebas daripada perhambaan, maka lagilah besar daripada bersedekah dengan sebiji buah kurma yang kering. Maka ini akan menunjukkan bahawa orang yang bersedekah, orang yang menyumbang sedikit sumbangan untuk membantu seseorang bebas daripada perhambaan, dia akan menerima ganjaran yang melampau-lampau di akhirat. Ganjaran yang melampau-lampau besarnya di akhirat itu bererti dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Sesungguhnya Allah akan menggandakan untuk sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung huraian Syekh Abdullah Al-Ghumari berkenaan dengan hadis yang kedua, iaitu kita akan lihat apakah dia al-minhatul waquf. Kita akan lihat al-fai'u ala zirrahim al-qati' secara terperinci yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di atas nikmat dapat bertemu pada hari ini dan dapat sama-sama kita meneliti hadis yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan kita mereka yang rugi, sebaliknya menjadikan kita di kalangan mereka yang beruntung mendapat syurga Allah, mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya ucapkan terima kasih kepada semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati seluruh teman-teman dan juga seluruh kaum muslimin. Moga-moga kita semua selamat daripada segala wabak penyakit, moga kita sembuh daripada segala penyakit biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat yang begitu wangi, begitu indah dan begitu harum untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairal jazaa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi ri'ayat